Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi dalam video ini saya ingin merumuskan apa yang telah kita pelajari berkenaan teleskop dalam kelas kita tadi. Jadi kita mulakan dengan ini dulu. Kita telah lihat bahawa ada 4 ciri apabila kita menilai sebuah teleskop. Yang pertamanya, kita kena tanya berapa banyak cahaya yang boleh dikutip oleh teleskop tersebut, dan itu ditentukan oleh saiz bukaan ataupun diameter bukaan teleskop tersebut, sama ada diameter cermin utama teleskop tersebut ataupun diameter kanta objektif teleskop tersebut. Alright. Dan lagi besar diameter teleskop tersebut, maka lagi banyak cahaya yang boleh dikutip, maka lagi malaplah objek yang boleh dilihat. Okay, so itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah betapa kali gandakah teleskop itu boleh membesarkan imej objek tersebut, right? Dan ini bergantung kepada jarak fokus, kanta objektif dan juga kanta mata, right? Dan seperti yang kita sebut sebelum ini, untuk sebuah teleskop kita tidak boleh mengubah jarak fokus, kanta objektifnya, right? Apa yang kita boleh ubah adalah kanta mata itu sendiri, dan dengan mengubah kanta mata maka kita boleh mengubah suai kuasa pembesaran teleskop yang kita gunakan, right? Kemudian ciri yang ketiga adalah kuasa peleraian teleskop tu, sejauh mana teleskop tersebut boleh menghasilkan imej yang halus, right? Objek yang halus. Jadi ini berkaitan dengan resolusi imej teleskop tersebut, kuasa peleraian je, right? Dan ini bergantung kepada diameter bukaan teleskop tersebut, right? Sekali lagi bergantung kepada diameter sama ada kanta ataupun cermin dalam teleskop tersebut. Selain itu, ia juga bergantung kepada jarak gelombang sinaran yang kita tengah cerap lah. Jadi sekiranya kita mencerap dalam sinaran yang jarak gelombangnya panjang, misalnya dalam gelombang radio misalnya, maka kuasa peleraian tu lebih rendah lah berbanding dengan sekiranya kita menggunakan teleskop cahaya. Jadi kita boleh simpulkan bahawa teleskop radio, right, mempunyai kuasa peleraian yang lebih rendah berbanding dengan teleskop cahaya. Artinya kalau kita menggunakan teleskop radio untuk misalnya untuk mencerap bulan, kita tak boleh nampak kawah-kawah di permukaan bulan tu. Sebaliknya, sekiranya kita ingin melihat kawah-kawah di permukaan bulan tu, kita perlu menggunakan teleskop cahaya. Kenapa kita tak boleh nampak kawah-kawah di bulan apabila kita mencerap menggunakan teleskop radio? Sebab gelombang radio tu mempunyai kuasa peleraian yang lebih rendah berbanding dengan gelombang cahaya, right? Dan sekiranya kita membina teleskop yang lebih besar, right, sekiranya kita membina teleskop yang lebih besar, maka kuasa peleraian tu akan menjadi lebih tinggilah, dan resolusi imej yang dihasilkan pun akan menjadi lebih tinggi. Tetapi ada batas teknologi untuk kita membina teleskop yang besar. Sekiranya teleskop itu terlalu besar, maka cermin yang kita perlu bina pun perlu besar, ataupun kanta yang perlu kita bina itu pun besar juga. Dan cabaran membina kanta ataupun cermin yang besar ni adalah apabila ianya menjadi terlalu besar, maka ianya akan berubah bentuk akibat ia terlalu berat, kan? Kanta yang besar atau cermin yang besar akan menjadi lebih berat, kan? Dan agak sukar untuk kita menghasilkan mengalihkannya, agak sukar untuk kita menggunakannya, kan? Jadi ada batas teknologi dan juga batas dari segi praktikal ataupun tidak sebenarnya untuk membina teleskop yang besar. Jadi sekiranya kita ingin membina teleskop-teleskop yang gergasi ni, apa yang kita lakukan, dia dua. Sama ada kita jangan bina satu kanta atau satu cermin yang besar, tetapi kita bina banyak
cermin-cermin kecil, kemudian kita gabungkan cermin-cermin tu untuk menghasilkan satu cermin yang besar, right? Itu satu cara. So instead of building, for instance, instead of building one big mirror like that, what you do, you build smaller mirrors like that, and then you combine it, right? You combine it like that, right? And then you combine it like that, right? So eventually you will produce, it is as if you produce a telescope as big as one huge mirror like this, right? So this is one alternative. A second alternative is to build lots of tiny telescopes, right? Builds of right? Misalnya 3 teleskop yang berasingan, right? Kemudian menggunakan perisian tertentu, kita boleh menggabungkan image yang dihasilkan oleh ketiga-tiga teleskop ni, right? Untuk menghasilkan seolah-olah kita ada satu teleskop sebesar ini, right? Jadi ada dua cara lah untuk membina teleskop yang lebih besar tanpa kita perlu menghasilkan kanta ataupun cermin yang sangat besar, right? Dan cara kedua inilah yang dipanggil sebagai teknik interferometry, right? Ataupun alat ini dipanggil interferometer, right? So itu adalah ciri ketiga untuk sebuah teleskop. Manakala ciri yang terakhir untuk sebuah teleskop adalah medan penglihatan teleskop tersebut. Dan medan penglihatan ini dia memberitahu kita betapa luas rantau langit yang boleh kita lihat, dan ianya bergantung kepada the field of view ni, dia bergantung kepada jarak fokus untuk eyepiece, right? Dan juga dia bergantung kepada kuasa pembesaran teleskop tersebut, right? Sebenarnya, right, medan penglihatan sebuah teleskop tu dia berlawanan dengan kuasa pembesarannya. Maksudnya teleskop yang mempunyai kuasa pembesaran yang tinggi biasanya akan mempunyai medan penglihatan yang kecil. Dan kita boleh lihat ni, kalau saya buka balik soalan untuk bahagian kuasa peleraian tu, right? Kalau korang tengok dalam rajah ni kan, okey. Jadi ini adalah kuasa pembesaran, right? Kuasa pembesaran. So kalau jadi bayangkan ada beberapa teleskop lah kiranya. So teleskop ni dia kuasa pembesaran dia 8.4 kali ganda, ini pula 40 kali ganda, ini pula 65 kali ganda, right? Kalau korang tengok, semakin besar, right, semakin besar kuasa pembesaran teleskop ni, maka medan penglihatan dia yang kita ukur dalam sudut menjadi semakin kecil, right? Untuk teleskop yang berkuasa pembesaran, yang kuasa pembesarannya 8.4 kali ganda ni, medan penglihatan dia adalah 5.3 darjah. Manakala apabila kita meningkatkan kuasa pembesaran dia kan daripada 8.4 kepada 40, jadi peningkatan 5 kali ganda, maka medan penglihatannya pun akan berkurangan sebanyak 5 kali ganda, right? Dari 5.3 menjadi 1.1 darjah. Kemudian bila kita tingkatkan lagi kuasa pembesarannya menjadi 65 kali ganda, kuasa pembesarannya menjadi lagi kecil, 0.72. Jadi sentiasa ada trade off, right? There's always a trade off between producing a magnified image and getting a large field of view, right? Either you have a magnified image, a big a magnified image and a small field of view, or you have a very small image but a very large field of view. So you can't have both lah. Kita kena timbang lah, kita nak yang mana satu, right? So ini yang kita maksudkan dengan medan penglihatan lah, right? Jadi kalau kita kembali balik pada yang tadi, right? Jadi ini adalah 4 ciri-ciri sebuah teleskop, dan apa-apa teleskop yang kita akan gunakan ataupun awak nak berniat untuk membeli teleskop, awak kena tahulah tentang diameter teleskop tu dan juga jarak fokus kanta ataupun cermin dalam teleskop tersebut. Sebab kedua-dua kuantiti ni, diameter teleskop dan juga jarak fokus dia, akan menentukan berapa banyak cahaya yang teleskop tu dikutip, berapa besar
image yang boleh dihasilkan oleh teleskop tersebut, kemudian kuasa peleraian je, kemudian medan penglihatan je. Right? Jadi saya akhiri dengan menunjukkan, right, so ini adalah contoh sebuah teleskop pembias, right, a refracting telescope, right, a refracting telescope. Jadi kalau dilihat ini rupa luar je. Jadi kita letakkan mata di sini, right, so you put our eye here, so this is called the eyepiece, right. Kanta mata kita adalah kanta yang paling dekat dengan ni, so this is eyepiece. Kemudian cahaya akan masuk daripada sini, right, dan dia akan ada satu kanta di sini, right, ada kanta di sini, the objective lens, right, situ. Kemudian kanta ni akan memfokuskan cahaya tu lah, dan kemudian cahaya tu akan masuk dan akan terpantul dan akan memasuki mata kita, right. Jadi rupanya macam ni lah, right. So ada kanta objektif, right. Kanta objektif ni adalah kanta yang paling dekat dengan objek, right. So sebab tu panggil kanta objektif. Manakala di sini kita ada kanta mata je. Okey. Jadi inilah rupa kanta pembias, teleskop pembias, right. Jadi dia bentuk tube macam tu lah. Okey. Kemudian ini pula adalah teleskop pemantul, right. Jadi mana kita letak mata kat sini. So this is the eyepiece. Cahaya masuk ke sini, right. So di sini, di belakang ni ada cermin, right. So kalau tengok ada cermin kat sini. So cahaya tu akan masuk ke sini, kemudian akan dipantulkan. Kemudian ada satu lagi cermin di sini yang akan pantulkan cahaya tu masuk ke dalam mata kita. So macam ni lah, right. Kalau lihat ada cermin utama, right, the main mirror kat sini yang akan memantulkan cahaya. Kemudian ada cermin sekunder kat sini yang akan memantulkan cahaya tu masuk ke dalam mata kita. So this is the eyepiece lah, right. So this is eyepiece here. So and this is the main mirror, right. Jadi eyepiece ni ada jarak fokus dia f sub e, ni pun ada jarak fokus dia f sub o. Jadi nisbah di antara kedua-dua jarak fokus inilah yang akan menentukan kuasa pembesaran teleskop tersebut. Jadi apa yang kita boleh ubah adalah ini. We can change the eyepiece here, right. Sama juga macam kanta pembias ni, kita boleh ubah eyepiece kat sini, tapi yang di sini kita tak boleh ubah, right. So biasanya kita akan ubah yang ini untuk mendapatkan image yang jelas lah. Kita akan ubah eyepiece untuk mendapatkan image yang jelas, right. Jadi itu saja penerangan saya. Sekiranya ada apa-apa soalan lanjut, awak boleh kemukakan kepada saya lah dalam grup Telegram nanti. Sekian, terima kasih.